selamat datang aku ucapkan kepada semua viewer video aku. Bersama kita lagi dalam channel Wasim The Tukang Buat Air. Okay guys, hari ni korang tengok dekat depan aku ni ada 6 pasang kasut bola, which is Tempo Legend 6, Morelia Classic 2, Predator Power Swerve, Predator Instinct SL, Flyknit Ultra dan juga Puma Evo Speed. Okay, apa yang membezakan semua kasut-kasut ni? Semua kasut bola kan, tapi korang tengok diorang punya shape, diorang punya apa semua berbeza tau. Okay guys, so hari ni aku nak berkongsi dengan korang pasal silo kasut bola. Bagi aku silo kasut bola ni adalah cara untuk aku bezakan antara satu kasut bola dengan satu kasut bola yang lain. Maksudnya aku boleh kategorikan kasut ni. Bagi aku ada 3 silo ataupun kategori kasut bola, iaitu satu adalah speed boot, kedua adalah power boot, ketiga adalah control boot ataupun heritage boot. So apa ciri-ciri setiap silo ni aku akan explain satu persatu. Kenapa perlu tahu benda ni? Sebab bagi aku kita perlu tahu pasal silo kasut bola supaya korang boleh pilih kasut yang sesuai dengan preference korang. And then kalau korang nak beli kasut kan, senang korang nak cakap dekat seller online. Contohnya kalau aku suka speed boot, aku boleh cakap dekat seller online, bang, saya nak cari speed boot pada bajet yang macam ni. So lagi senang untuk korang berkomunikasi dengan seller, lagi senang untuk seller tu tahu apa preference korang. Okay guys, cukup aku bebel pasal benda ni. Jom kita tengok pasal setiap silo boot ni satu persatu. Okay guys, so first silo yang akan aku kongsi dengan korang adalah silo speed boot. Okay, silo speed boot ni mementingkan aspek berat ataupun keringanan kasut tu lah. So biasanya speed boot dia punya upper diperbuat pada bahan sintetik. Okay, apa lagi ciri-ciri speedboot? Antara lagi ciri-ciri speedboot adalah lockdown yang baik kepada kaki. Maksudnya korang akan rasa snug fit dan dia supaya kaki korang tak bergerak-gerak dalam kasut korang. Sebab itulah biasanya speedboot dia punya bentuk agak narrow dan biasanya design dia adalah minimalistik dan sleek. Biasanya kalau korang tengok macam Vapor kan, Vapor biasanya guna bahan sintetik untuk buat upper dia. Tapi kadang-kadang ada juga speedboot yang guna K-leather yang nipis. Contohnya macam Morelia Neo Beta, tu guna K-leather. Sama juga macam contoh yang aku bawa tadi, iaitu Puma Evo Speed SL leather. Ni guna leather ni. Then apa ciri-ciri speedboot lagi? Okey, dia akan ada apa yang highly responsive kepada movement korang. So macam aku cakap tadi, sebab kasut korang tu lockdown yang baik dan dia betul-betul snug fit. So bila korang bergerak, dia akan ikut movement kaki korang. Betul-betul follow movement kaki korang. And then satu lagi ciri speedboot adalah aggressive traction di atas padang. So macam korang boleh tengok, sole plate Mercurial ni menggunakan chevron punya bentuk stud. So korang tahulah dia akan betul-betul cengkam dekat padang tu bila korang berlari. And last but not least adalah ni, sole plate yang sangat responsif kepada padang. Maksudnya bila korang berlari, ni dia akan propel kaki korang. Satu lagi bagi aku ciri speedboot adalah bila korang pakai, dia akan rasa macam korang onto tau, macam korang sedikit berjingkit di atas padang. Supaya benda ni bagi aku rasa macam korang akan sentiasa bersedia untuk berlari. Okay guys, so silo kedua yang aku nak kongsi dengan korang adalah silo power boot. Bagi aku untuk zaman sekarang lah, zaman tahun 2020, power boot ni dah tak banyak dah dalam market. Sebab bagi aku lah, zaman-zaman kegemilangan power boot adalah zaman-zaman Total 90, zaman-zaman Predator, macam aku tunjuk tadi, Predator Power Swerve,
Tu zaman-zaman orang banyak mencari power boot. Bagi aku sekarang orang banyak mencari speed boot. Okey, antara ciri-ciri power boot, dia mementingkan aspek rembatan. So biasanya kalau untuk upper diorang kan, diorang ada macam additional accessories kepada upper diorang. Macam contohnya korang tengok Predator Instinct aku ni, dia ada Predator punya zone macam macam rubber element untuk membantu korang ketika membuat rembatan lah. Kalau contoh boot moden yang zaman sekarang yang bagi aku adalah power boot macam Phantom Venom. Phantom Venom tu dia ada 3D power zone. Kalau yang lain-lain aku tak pasti sangat. Biasanya kalau punya silo ni dia agak berat lah. So kalau korang tak kisah dengan berat dia, okey lah. Tapi untuk boot moden sekarang, aku rasa dia orang punya upper ni dah banyak improve. So lagi ringan lah. Okay, itu saja untuk power boot. Aku tak banyak sangat nak cakap pasal power boot. Next, kita pergi kepada control boot pula. Okay guys, so silo yang ketiga dan terakhir adalah silo control boot. Okay, control boot ni biasanya mementingkan kawalan bola yang baik. Biasanya dia menggunakan upper ladder untuk memberi keselesaan kepada kaki pengguna. Biasanya kalau kasut control boot, dia punya cutting adalah agak wide dan lagi sesuai untuk player yang berkaki wide lah. Antara model-model yang bagi aku dikira sebagai control boot, contohnya macam Tempo, which is memang dia punya tagline dia Master of Control kan. Dan kalau yang macam model yang aku bawa tadi adalah Morelia Classic 2. Biasanya kalau control boot ni adalah diorang punya heritage line ataupun diorang punya model yang dah diorang kekalkan lama dalam diorang punya brand. So kalau korang lagi pentingkan keselesaan dan korang boleh bertolak ansur daripada segi macam kurangnya aggressive traction, kurangnya responsiveness dalam aku cadangkan korang ambil control boot. And then biasanya sebab dia guna leather kan, jadi biasanya dia punya upper adalah agak tebal dan padded. Okay guys, so korang dah dengar aku punya penerangan pasal silo speed boot, pasal silo power boot dan juga silo control boot. So aku harap daripada penerangan yang aku bagi ni sedikit sebanyak akan membantu korang untuk pilih boot yang sesuai untuk preference yang korang suka. And then satu lagi adalah untuk membantu korang untuk membuat perbandingan daripada segi performance antara boot-boot ni. Contohnya lah, kalau aku tak naklah korang buat perbandingan dengan boot yang salah. Macam contohnya lah kalau kita bandingkan berat Predator Power Surf dengan berat Puma Evo Speed, confirm lah berat Puma Evo Speed ni akan menang kan, sebab dia memang design untuk fokus kepada ringan. And juga macam kalau contohnya korang banding, okey, yang mana lagi selesa daripada speed boot ke ataupun control boot? Bagi aku control boot lah lagi selesa kan. So daripada semua explanation yang aku bagi ni, aku harap perkongsian ni bermanfaat kepada korang. Kalau korang suka konten yang aku bawa hari ni, korang boleh like, korang boleh komen dan korang boleh share video aku ni dekat social media korang. As always, terima kasih sebab tengok video aku sehingga habis. Sehingga kita berjumpa lagi. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.